Dalam rakaman ini pun saya pecah-pecahkan sikit tadi yang saya ajar berkenaan dengan ledger arm. Dengan ni saya telah masukkan di dalam video rakaman yang kedua. Rakaman yang pertama pagi tadi iaitu pengenalan dan juga sedikit atau permulaan iaitu catatan jurnal. Kemudian rakaman yang kedua tadi sebejam tadi iaitu berkenaan dengan bagaimana nak pindahkan ke dalam ledger arm, timbangan duga. Lepas tu kita tengok pelaporan kewangan iaitu ada 3 pelaporan kewangan yang kita tengok hari ini iaitu penyata pendapatan, penyata perubahan ekuiti dan juga kunci kira-kira ataupun nama lain dia lembaran emangan ataupun penyata kedudukan kewangan. Seterusnya masih berkaitan juga dengan yang macam tadi tu. Cuma kali ni kita akan buat setiap dalam accounting ni, setiap bulan, setiap hujung bulan kita akan buat satu yang dipanggil yang dinamakan sebagai pelarasan perakaunan. Apakah itu pelarasan perakaunan? Okey, so pelarasan perakaunan ini, okey saya akan share. Saya pun terangkan di dalam bentuk apakah dia pelarasan perakaunan? So pelarasan perakaunan ini ialah dibuat setiap hujung bulan untuk kita laraskan akaun-akaun tertentu. Jadi akaun-akaun ni bukan semua akaun yang kita akan laraskan. Kita cuma akan laraskan akaun-akaun tertentu. Apa yang kita laraskan tu termasuklah. Okey, pertama sekali pelarasan. Doktor, ni bab berapa? 4. Bab 4 dia tulis kat dalam tajuk apa? Dia campur cantum lah sikit dia kat ujung tu dia ada pelarasan perakaunan. Okey. So pelarasan perakaunan ini pelarasan perakaunan macam mana? Ini dia ada guna format lebah ke tak ada? Dia bukan, dia lain. Lain kan? Okey. Dia masih ada dalam kategori dia masih lebah tu akan digunakan di mana-mana. Okey, dia masih ada konsep lebah tu ada. Kita kena kenal pasti juga beberapa akaun. Cuma dia ada beberapa akaun yang kita tak akan sentuh lah nanti dalam kes ni. Ya. Okey, tak apa. Saya akan juga tengok saya ajar dulu ni. Saya ajar dulu apa dia yang sepatutnya kita tengok. Ya. Sekejap Suara slow sikit Suara saya slow Jelas tak? Cubaan. Okey, jelas. Ini jelas. Okey. Tadi saya terslowkan dia sikit. Okey, tunggu sekejap Saya akan tengok sikit soalan mana yang bersesuaian yang tadi tu saya nak ambil. Okey. So pelarasan perakaunan ini akan berlaku setiap hujung bulan iaitu kita kena laraskan beberapa akaun tertentu. Jadi apakah akaun-akaun yang kita laraskan? Yang ni kita nak belajar ni. Okey. Apakah akaun-akaun yang kita laraskan? Pertama dipanggil sebagai akaun yang kita panggil sebagai akaun susut nilai. Pernah dengar perkataan susut nilai? Apakah akaun yang kita perlu susut nilai? Akaun yang kita perlu susut nilai ialah akaun yang dipanggil apa saja yang duduk dalam aset tetap. Aset tetap saja, aset semasa tidak perlu. Jadi saya dah share kan? Nampak semua orang Aset tetap. Jadi macam mana cara kita menilai kita menyusut nilai untuk aset tetap ini? Dia ada pelbagai kaedah. Okey, kaedah pertama ialah menggunakan peratus. Contoh. Okey, kita bagi contoh, saya bagi contoh. Contohlah kenderaan. Tadi kita belajar kenderaan kan? Okey, kenderaan tadi, kenderaan yang kita belajar tadi, nilai kenderaan berapa? 32,000. 32,000. So katakanlah dia punya kadar susut nilai ialah 5% setahun.
So berapakah nilai susut nilai? Kita kena darab lah. 5%. Oh, nak cari calculator. Gunakan kalkulator lah. 5% kalikan dengan 32,000. Berapa ni? Semua orang boleh kira tak? Berapa? 1,600. 1,600. Okey. Betul tak, Doktor? Betul. 5% darabkan dengan 32,000 ialah 1,600. Jadi macam mana nak merekod dia? Kita perlu rekodkan. Yang ni bagaimana nak rekod? Kita kena debit. Tukar dia punya ni sikit tulisan. Okey, debitkan belanja susut nilai 1,600 dan kreditkan susut nilai terkumpul. Ni lain sikit lah. Tadi ada kes lebah-lebah ni dia sebenarnya kalau belanja ada tak dalam lebah? Ada. B belanja. Tapi susut nilai terkumpul tak ada. Yang ini dalam pelarasan diwujud. Susut nilai terkumpul ni untuk apa? Untuk kenderaan sahaja. Itu sebanyak 1,600. Ini kes yang pertama. Okey. Ada kes yang kedua. Masih juga dalam kenderaan. Contoh ni contoh satu. Ni contoh dua. Okey. Buat kenderaan 32,000 juga. Tapi dia punya kaedah, dia cakap berbeza sikit. Dia kata kenderaan ini, usia guna dia, dia bagi nama usia guna. Bila dia boleh gunakan berapa lama? Ialah selama 10 tahun. Kalau dia kata guna usia guna 10 tahun, maka cara pengiraan dia ialah 32,000 bahagikan dengan 10. So setahun dapat berapa? 3,200. Jadi cara nak rekod dia, debit sama juga macam di atas. Rekod sama. Belanja susut nilai 3,200. Kredit. Ini saya buat nota. Saya tengah menerangkan ni. Susut nilai terkumpul kenderaan. Format dia panjang sikit ni. Kenderaan sebanyak RM3,200. Okey. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua ialah yang saya cakap tadi, prabayar. Semua yang dipanggil prabayar. Prabayar ni ada banyak jenis. Ada belanja prabayar, ada aset prabayar. Tapi semuanya dia akan masuk dalam prabayar ni ialah sebagai salah satu aset semasa prabayar. Okey, saya bagi contoh. Contoh dia ialah insurans. Okey, macam mana senario insurans ini boleh berlaku dalam prabayar? Okey, insurans ini katakanlah insurans pada 1 hari bulan 1 tahun 2021 kita beli insurans. Syarikat beli insurans. Kita buat bayangkanlah insurans ini untuk company. So insurans untuk company ni dia bagi kepada semua staff. Staff ada dalam 10 orang je, tak ramai. So setiap orang akan dapat insurans. Dia bagi seorang setahun. Yang ini insurans jenis habisnya bukan insurans life insurance. So setahun lebih kurang dalam seorang 500. So ada 10 orang 5,000 lah kan. So dia beli insurans 5,000 ini dia insure semua orang. Untuk setahun ini. Bermula tahun 2021 dia dah beli bulan 1 tu 5,000 ni untuk semua 10 orang. Jadi masa dia beli, masa dia beli 1 bulan 1 tu, kita kena rekod. Betul tak? Jadi apakah rekod pada masa dia beli?
Jadi pada masa dia beli, kita kena debit. Yang ini nama dia insurans prabayar. Kita mewujudkan satu akaun prabayar, iaitu sebanyak RM5,000. Beli guna apa? Maknanya biasanya kalau insurans kita beli guna tunai lah. Tunai sebanyak RM5,000. Ini bila? Pada 1 hari bulan 1, 2021. Adakah ini pelarasan? Bukan. Ni cerita pelarasan belum masuk lagi. Lepas tu barulah pada 31 hari bulan 1, 2021, dia baru kita buat pelarasan. Kan saya cakap tadi pelarasan tiap-tiap ujung bulan. Kan? Tadi saya terlupa yang susut nilai tadi ni ialah untuk setahun. Yang ini ialah pelarasan setahun. Kalau tiba-tiba dia cakap pelarasan itu setahun, dia minta, saya terlupa yang ni. Kalau dia minta buat untuk sebulan saja, iaitu untuk bulan Januari, kan tadi saya buat setahun ni, lupa. Kalau minta untuk bulan Januari saja, maka 1,600 kena bahagikan dengan 12. Berapa 1,600 bagi 12? 133. So, jawapan lain kalau minta sebulan, jawapan dia hanya 133 saja. Sama juga ni, 3,200 bahagi dengan 12. So, dia dapat cuma 267 saja. So, yang ini dapat 267. Okey, sorry tadi tersilap, terlupa. Bukan salah. Dia ada, susut nilai ada dua konsep. Kadang-kadang dia minta setahun, kadang-kadang dia minta sebulan. Jadi kita kena betul-betul jelas dia minta sebulan atau minta setahun. Dua-dua boleh jadi. Okey, kadang-kadang company tu kata polisi dia untuk susut nilai dia buat setahun sekali. So kena kira setahun lah. Kalau dia kata dia buat secara bulanan, maka kena kira bulanan. Bahagi 12. Tiap-tiap bulan kena kira susut nilai. Okey? Kita kena laraskan. Jadi pada tiga, kalau tu habis pasal insurans. Yang kedua ialah berkenaan dengan prabayar. Kalau prabayar, contoh insurans tadi, dia beli untuk setahun, sepanjang tahun. Tetapi untuk insurans, dia belanja. Maka kita kena laraskan setiap bulan. Selepas sebulan, perlu laraskan tak? Perlu. Sebabnya insurans ini, kita akan cover bulan-bulanan. Selepas sebulan, kita dah cover dah. Okey, ada apa-apa kemalangan, tidak ada apa-apa kemalangan, tetap kena belanjakan juga. Okey. So cara dia macam mana nak belanjakan, macam mana kita nak laraskan, ini baru pelarasan. Yang ini ialah dalam susut nilai, ini ialah catatan pelarasan. Bentuk catatan pelarasan. Okey, kalau dalam insurans, ini bentuk catatan pelarasan dia. Okey, macam mana cara nak melaraskan dia? Kita kena kira dulu. Mula-mula kena kira dulu. Okey, untuk 5,000 setahun. 5,000 setahun. Jadi kalau sebulan kena bahagilah. Betul tak? 5,000 kena bahagikan dengan 12. 12 bulan. So dapat berapa? 416. Dapat 416. So, kalau ada titik perpuluhan ke apa benda, kita boleh bulatkan dia. Satu. Jadi kalau dah dia jadi 4,166.667 kan. Jadi kita boleh naikkan. 67. Jadi 67 kan. Kalau 67 kita jadi 417 lah. Okey? 417. Okey, faham. 417. Kita bundarkan dia kan. Kita bundarkan dia 417. Okey? So, cara nak rekod dia ialah tadi kita dah rekod 5,000 kan. Sekarang kita kena rekodkan cara nak melaraskan. Ini hafal Okey. Belanja insurans. Ini namanya akaun pelarasan. Yang tadi bukan akaun pelarasan, ini akaun catatan jurnal. Biasa yang kita buat di atas tadi tu, ini akaun catatan jurnal, lebah tadi tu. Okey, lebah. Jadi prabayar ni kategori aset. Okey, kategori aset semasa. Tunai pun aset semasa, satu tambah satu kurang. Yang ini pelarasan. Debit belanja insurans berapa? 417 sahaja. Nak kreditkan apa? Kreditkan insurans prabayar. Kita tengah mengurangkan akaun prabayar ni. Sebab apa? Kita dah gunakan dia. Okey? Tu yang kedua, prabayar.
Boleh faham? Okey, faham. Okey, seterusnya. 1, 2. Kita mulakan yang ketiga. Okey? Kita mulakan yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga, kalau tadi prabayar, sekarang ni saya nak mulakan dengan belum bayar. Jadi belum bayar ni lebih ringkas dan lebih mudah. Okey, belum bayar ni dia lebih mudah. Belum bayar ni ialah semua perbelanjaan yang dia berlaku pada bulan semasa, tetapi kita belum bayar lagi dia selepas habis bulan. Contoh, ada beberapa contoh yang kita boleh buat. Contohnya bil elektrik. Bil elektrik ni dia datang sebulan sekali tau. Okey, semua orang boleh faham Jadi bil elektrik ke bil air ni dia biasanya dalam syarikat dia akan kategorikan sebagai bil utility. Okey, saya bagi contoh. Contoh dia ialah utility. Kita dapat bil utility iaitu elektrik dengan air ni berjumlah RM1,200 pada bulan Januari. Ni untuk Januari. Tetapi company tak bayar lagi. Habis Januari pun tak bayar lagi. Company jenis kata tak apalah, kita bayar bulan depan. Jadi tapi bila kita dah dapat bil tersebut, kita kena rekodkan dia. Okay, kita kena rekodkan dia. Jadi macam mana nak rekod bil ni? Yang ini pelarasan. Okey. Pelarasan. So apa kita kena buat pelarasan selepas hujung bulan, bil dah dapat tapi tak ada apa-apa pembayaran dibuat. So kita kena buat pelarasan. Cara nak buat pelarasan, pelarasan ni seolah-olah kita kena iktiraf juga belanja utility yang terlibat, iaitu dipanggil belanja utility sebanyak 1,200 dan kita akan kreditkan. Tapi nanti bila soalan dia mungkin soalan akan pusing-pusing sikit lah. Nanti yang itu yang jadi susah kat you all. Okey, yang ini saya panggil ni dia jadi tambah sikit. Utility belum bayar. Tadi yang kita belajar tadi cuma ada satu saja iaitu akaun belum bayar kan. Sebenarnya belum bayar bukan je akaun saja, dia ada banyak lagi. Akaun hanya hutang saja. Memang semua pun kita hutang. Cuma yang ini, yang tadi hutang untuk orang pihak ketiga. Pihak ketiga yang melibatkan kita punya pembelian aset ataupun kita punya inventory ataupun kita punya apa-apa saja yang kita beli untuk belanja lah. Boleh dibuat akaun belum bayar. Ataupun untuk lebih spesifik, kita boleh namakan belanja itu sebagai akaun belum bayar. Macam ni kes ni. So kita namakan dia utility belum bayar. Itu sebanyak berapa? 1,200. Saya advance sikit lah. Belajar tambah sikit. Boleh? Okey. Habis yang tu. So saya akan teruskan juga dengan yang keempat. Okay. Yang keempat ialah kita panggil sebagai. Ya. Tanya sikit. Boleh. Kenapa kredit tu utility bukan tunai? Dia belum bayar ke macam mana? Dia belum bayar. Dia belum bayar. Dia bukan tunai. Dia memang utility tu sampai ke kita. Bil tu sampai hujung bulan tu. Bil dah sampai. Tapi tak bayar lagi. Dia tak bayar lagi. Jadi kita kena wujudkan akaun belum bayar tu. Maknanya kita masih berhutang dengan TNB dan juga Syabas. You all punya Syabas. Okey, kita masih berhutang dengan dia. Itu tanda dia. Jadi kita kena wujudkan utility belum bayar. Nanti bila dah waktu bayar, kita dah tak payah iktiraf belanja dah. Kita terus dikurangkan hutang je. Jadi yang ini ialah peraturan akaun. Kena rekod waktu kita terima walaupun tak bayar. Itu pasal dia jadi kita kena laraskan juga. Pelarasan tu kita kena iktiraf belanja awal. Walaupun kita tak ada duit nak bayar. Okey? Boleh guys? Okey. Seterusnya ialah hasil belum terperoleh. Yang ini paling pelik sekali nama dan paling susah nak tahu. Okey, hasil belum terperoleh. Jadi macam mana hasil terperoleh ni boleh diwujudkan? Hasil terperoleh ni akan timbul ialah apabila kita telah menerima duit tetapi kita belum bagi perkhidmatan kepada macam tadi kan servis tadi.
duit kita dah terima, tetapi kita belum bagi perkhidmatan kepada dia. Cuma tadi tu Deposit kalau deposit doktor. dia lebih kurang deposit lah, lebih kurang deposit. Okey. Tapi kita tak panggil dia deposit. Kita panggil sebabnya yang ini bukan kita membeli apa, kita tengah nak menawarkan perkhidmatan. Kita hutang perkhidmatan pada pelanggan kita. Contoh, okey, kita ambil contoh Yasir cleaning service tadi tu. Katakan ada seorang pelanggan datang, okey, saya nak minta you all buat servis cleaning ni bulan depan oleh kerana bulan depan ni kami tak ada sebulan di pejabat, contoh ya. Sebulan di pejabat, kami nak minta you all sentiasa datang kepada pejabat kita, hantar you punya staff untuk bersihkan pejabat kita setiap hari. Walaupun kami semua tak bekerja, setiap hari kena bersihkan. So kita akan bayar dulu sebab kita akan pergi mana-mana lah, contoh lah kan, sebulan. Sebulan. Kan, contoh, ini contoh saja. So kita terima duit. Kita bagi contoh, kita terima duit daripada pelanggan. Terima duit daripada pelanggan. Sebanyak RM5,000 untuk perkhidmatan pada bulan hadapan. Dia nak buat semasa tapi dia bagi duit dulu. Nak buat bulan depan tapi duit bagi sehari ni. Kan? Jadi kita kena laraskan dia. Pada waktu dia terima tu, yang ini dipanggil catatan jurnal. Yang ini dipanggil catatan jurnal. Okey, saya betulkan sikit. Yang ini ialah catatan jurnal. Waktu catatan jurnal kita kena rekod. Catatan jurnal. Okey, catatan jurnal dia ialah pada hari kita terima tu, katakanlah kita terima pada 5 hari bulan 1. Contoh 5 bulan 1. Jadi catatan jurnal kena rekod dulu. Iaitu kita debitkan tunai dan kreditkan hasil belum terperoleh. Kenapa kita tak rekodkan hasil perkhidmatan? Sebabnya kita terima duit tapi perkhidmatan belum diberi kan. Tak boleh, bila perkhidmatan belum diberi, kita tak boleh declare dia sebagai hasil lagi. So kita cuma ambil duit tu, rekodkan duit tersebut, tetapi jadikan dia sebagai hasil belum terperoleh. Makna hasil yang kita belum boleh declare dia sebagai hasil. Jadi selepas hujung bulan, okey, selepas hujung bulan barulah kita kena buat pelarasan. Bila kita kena buat pelarasan, iaitu pada 31 hari bulan 12, 31 bulan 1. Yang ini bulan 1 kan? Okey. So 31 bulan 1 2021. Contoh bila hujung bulan 31 bulan 1 baru kita kena buat pelarasan. So macam mana cara kita nak buat pelarasan? Katakan pada 31 bulan 1 tu kita buat pelarasan, hujung bulan tu kita bagi servis pada 31 bulan 12. Maka kita akan laraskan apa yang telah kita buat sebelum ini. Macam mana cara nak laraskan? Sebabnya kita bagi perkhidmatan tu di hujung bulan. Walaupun dia belum lagi berlaku bulan hadapan, tiba-tiba dia datang awal. Tak apalah, kita bagi servis kat hujung bulan. Walaupun belum sampai bulan hadapan, dia minta bulan hadapan. Tapi oleh kerana kita laraskan, sebab saya nak buat pelarasan awal kan. Jadi kita dah buat pelarasan tu sebelum hujung bulan tu, kita dah buat pelarasan. Bila kita cek, servis ni dah diberi kan? Kita dah beri. Kita dah siapkan dulu bangunan ni. Sebabnya dia nak pergi 1-2 hari awal ni kita bersihkan dulu, siap-siap semua. Seluruh bangunan tu kita hantar semua staf-staf kita seramai-ramainya untuk bersihkan bangunan sebab kosong. Kan? Jadi hari tu kita hantar semua bersihkan bangunan dia. Jadi kita akan laraskan semula hasil belum terperoleh dan kita declare sebagai debit hasil belum terperoleh sebanyak RM5,000 juga dan kreditkan yang ini baru kita declare dia sebagai hasil perkhidmatan. Waktu pelarasan itu baru kita declare dia sebagai hasil perkhidmatan. Jadi pelarasan ini, ingat pelarasan tidak melibatkan akaun tunai langsung.
Ini satu rule of thumb. Tidak ada akaun tunai. Nampak daripada awal untuk insurans, debit belanja susun nilai, kredit susun nilai terkumpul, tak ada tunai. Prabayar ada tunai tak? Ada. Yang ini bukannya yang saya cakap tadi ni. Yang ini ni dia bukan pelarasan. Dia ialah rekod catatan jurnal. Masa kita buat pelarasan, tidak akan ada tunai. Dia cuma debitkan belanja, kreditkan insurans prabayar. Belum bayar pun sama, tidak ada tunai. Kalau tunai itu namanya catatan jurnal. Okey, masa pelarasan kita cuma declare debit belanja, kredit, utility belum bayar. Sama juga dengan hasil belum terperoleh. Masa rekod, ya itu catatan jurnal, debit tunai, kredit, hasil belum terperoleh. Tapi untuk laraskan hasil belum terperoleh, pada mana-mana hari pun, pada tiap-tiap mana-mana bulan pun, dia kena debit hasil belum terperoleh dan kredit hasil berkhidmatan. Okey? Okey, boleh? Okey, sekarang ni saya teruskan kita punya ni yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Okey, yang kelima ialah bekalan pejabat. Ni yang tadi kita jumpa dah ni, bekalan pejabat, ingat tak? Kenapa kita bekalan pejabat? Dia antara yang kita kena item pelarasan. Okey, ingat tak tadi dalam kita punya catatan jurnal, masa kita belajar catatan jurnal, dia beli bekalan pejabat pada 2 hari bulan kalau tak silap saya, sebanyak 1,500. Kita guna isu tu. Boleh? Pada 2 hari bulan 5, dia beli bekalan pejabat, betul tak? Iaitu sebanyak 1,000. Bekalan dia beli sebanyak 1,500. Pada ketika itu, apa yang kita rekodkan? Kita rekodkan debit bekalan dan kita kreditkan tunai. Betul tak? Pada hari tu, pada 2 dan 5. Yang ini kita masukkan di mana? Kita masukkan di dalam catatan jurnal. Okey. Untuk pelarasan, untuk pelarasan dia, jadi untuk kita melaraskan, kita kena buat sedikit pengiraan. Okey, pengiraan dia ada 2 bentuk pengiraan. Jadi semua orang ini kena, saya sebenarnya tak mau ajar benda ni, tapi kadang-kadang kita tak boleh nampak. Saya nampak pelajar selalu salah buat pengiraan yang ini. Dia ada 2 keadaan. Okey, ada satu soalan, dia terus nyatakan bahawa bulan tersebut, okey, yang ini satu senario, satu kes pertama. Kes pertama soalan. Dia cakap bulan tersebut, 2 bulan 5 ni, bulan tersebut syarikat gunakan, dia tulis gunakan. Dia gunakan bekalan pejabat sebanyak nilai lah, dalam bentuk nilai RM720. So macam mana nak rekod? Jadi untuk kita buat pelarasan untuk kes yang pertama ini, straightforward. Kita debitkan, ada tambahan sikit ada tambahan sikit kataan tu, debit belanja. Yang ini kena hafal tau. Dia memang ini saja, dia tak ada tanya lain. Debit belanja bekalan, kredit bekalan. Berapa? 720. Kita rekodkan sebanyak mana dia kata dia guna. Dia guna 720, rekod 720. Yang selalu pelajar salah ialah kes kedua. Ni kes kedua, saya nak highlightkan kes kedua. Okey, untuk kes kedua, pelajar selalu buat salah. Kes kedua, dia buat macam ni. Kerani kira stok bekalan. Kerani kira stok bekalan. Jumlah baki stok bekalan ialah RM500. So, apakah
catatan pelarasan yang perlu kita buat? Quiz sikit. Debit, nama jangan ubah Yang ini macam kena hafal saja. Debit, belanja, bekalan. Kredit, bekalan. Yang ini kena hafal. Sama saja. Amount yang mungkin tak sama, mungkin macam mana. Kalau dalam kes ini, rasa-rasanya debit apa? Kredit, debit belanja bekalan, kredit bekalan, amount dia berapa? Agak-agak. Jumlah batas tak. 500? 220. 500? Mana datang 520? 5 kerani kira stok bekalan. 500 je. Berapa? 220. 220. Lagi? Kerani kira stok bekalan. Tengok ni semua dia ni satu soalan yang berkaitan antara satu sama lain. Sebab belanja bekalan 720 dan setelah dia semak baki tinggal 500. So 220. Kes 1 dengan kes 2 tidak berkaitan. Oh, Oh, 1,500 Okey. Jangan tengok kes yang ni, tengok yang atas. Tengok yang atas ni. Kita beli bekalan berapa? 1,500. Kes pertama, walaupun dia beli 1,500, yang dia guna 720. So kita rekod 720 je lah. Kalau saya tanya satu soalan lagi, baru boleh jawab. Kan? Ada satu. Tapi kena jawab yang kedua dulu. Kes kedua ni berapa dia punya total? 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Terima kasih. 500 tolak dengan 500. Dia bila nampak sini, 1,000. you all ada Kerana nampak jenis stok ada bekalan. sense sikit boleh tahu. Jumlah baki 1,000. 1,000. Benda Kerani ni benda logik sebenarnya, benda logik. Cuma kadang-kadang bila kita dalam exam kita tak perasan benda tu. Macam kita lah, duit kalau kita berkeluar dalam wallet kita ada 5,000. 5,000 banyak kan tu. Kalau ada 500. Pergi ke kedai belanja sebanyak RM300. So nanti kita tanya, berapa banyak you belanja? 300 lah, senang. Sebab kita dah kata kita belanja 300, berapa you belanja? 300. Yang susah sikit ialah pergi ke kedai, bawa dalam wallet ada 500. Tiba-tiba kita bila balik, kita tengok baki duit tinggal RM70. So soalan dia, berapa banyak you belanja? 30. Berapa? 70. Apa pula? Salah. 430. You all ni macam mana? 430. 430 lah. Masa Pula pergi. 430. Doktor makin lama makin sayup suara dah. Sayup je. Macam mana ni? Pergi ke kedai. Bawa dalam wallet ada RM500. Belanja tak ingat dunia. Tak tengok apa semua. Balik-balik. Alamak. Duit tinggal RM70. Soalan dia. Berapa banyak you belanja? 430. 130. Dia kalau duit sendiri kita sebenarnya sentiasa lebih cekap. Tapi bila buat account dia tak berapa cekap. Okey? Sama juga dalam kes ni. Kalau dia cakap direct berapa dia belanja bekalan tersebut 720, senanglah kita nak declare belanja tu. Tetapi kalau soalan tu dia kata bila dia kira stok, jumlah baki stok tu tinggal 500. Berapa belanja dia? Jadi kenalah kira sikit. Nak kena tengoklah baki awal dia berapa? 1,500. Tengok baki dah tinggal 500. Maknanya belanja apa? 1,000. 1,000. Okey. Kita tengok nanti. So itu sahaja sebenarnya yang melibatkan pelarasan. Ada 5 item sahaja dan sebenarnya ada satu lagi saya terlupa. Iaitu faedah. Yang saya cakap tadi kan ada ni. Satu lagi kan. Faedah. Okey, yang seterusnya ialah faedah. Dipanggil faedah belum bayar. Dia sebenarnya dalam belum bayar juga, tapi yang ini special sikit, dia lain. Okey, faedah belum bayar, kenapa kita kena kira? Sebabnya kita kena tengok pinjaman. Biasanya yang ini tak ada ditanya lagi. Sebenarnya soalan ini akan ditanya nanti dalam yang ke depan, tapi pelarasan ni awal, jadi saya tunjukkan jugalah sikit. Okey, katakan kita buat pinjaman. Pinjaman kita buat 100,000. Okey, faedah dia ialah 4% setahun. So, setiap bulan
kita mesti kena buat pelarasan. Katakanlah pinjaman ini selama berapa tahun tetapi dia punya dia punya installment. Okey. Installment dia ataupun ansuran. Okey, ansuran dia ialah mengikut prinsipal iaitu sebanyak 2,000 lah sebulan. Okey, 2,000 sebulan. Contoh, ni orang banyak duit lah ni kan. Okey, macam mana cara kita nak buat pelarasan? So, bila kita buat pelarasan, kita tak heran dengan ansuran, kita cuma heran dengan 4% dan juga 100,000 sahaja. Okey, kita tak buatlah nanti ada orang bank kat sini, kita nak guna ni, nak kena pakai rate yang macam mana ni, kan? Nak pakai rate yang effective rate ke, nak pakai apa rate? Jangan. Waktu kita ni untuk tujuan perekonomian perniagaan, straight forward sahaja, tidak ada effective rate, tak ada rate-rate tersembunyi ni, tak ada. Okay, kita kira secara straight saja. Macam mana cara kita nak kira? Kita kena kira dulu 4% darabkan dengan 100,000. Ini kita akan dapat untuk interest selama setahun. Kira berapa? 4,000. 4,000. Interest sahaja kena bayar setahun 4,000. Okey. Tetapi kita kena ingat pelarasan berlaku sebulan sekali. Okey. So kita kena kira bahagikan dengan 12. 12. Bahagikan dengan 12, kita akan dapat 333. okey, tak payahlah kira poin-poin tu, RM333 sahajalah. So, Okey. macam mana kita nak rekod? Kita kena rekodkan debit belanja. Belanja apa? 2,000. Belanja faedah. Belanja faedah belum bayar. 2,000 tak masuk dalam buku. Yang itu bukan pelarasan. Yang itu dinamakan ansuran. Itu catatan jurnal. Kita tak belajar ni. Kita cuma nak tengok dia punya pelarasan sahaja. Pelarasan hanya melibatkan faedah sahaja. Iaitu sebanyak RM333. Kreditkan faedah belum bayar. Faedah belum bayar. 333. Kalau kita nak cerita dia punya cerita, maknanya daripada Every ansuran. tak tutup lah. Daripada ansuran tu kan, ansuran kan 2,000 kan. Ini cerita di sebalik tabir Ansuran tu 2,000 kita bayar ansuran, maknanya 2,000 tu secara logiknya tolak 333. Jadi dapat apa? 1,667. Ini bayar prinsipal, bayar interest 333. Tapi dalam bank bukan macam tu ya, dia punya cerita. So mungkin orang pernah biasa kot dalam bank. Dalam bank dia bukan buat macam ni. Dalam bank dia buat dalam sistem. Siapa orang bank sini? Boleh cerita? Ada orang bank lah? Kan? Untuk marah orang bank kan. Jadi dalam bank dia buat macam ni. Dia dipanggil sistem macam ni. Dia ada gambar dia. Okey. Bayar interest dulu. Ni prinsipal. Ni bank punya sistem. Okey. Jadi tahun pertama bayar prinsipal ciput, bayar interest dulu banyak. Nanti kat ujung-ujung baru prinsipal besar, interest kecil. Gitu ceritanya. Rahsia bank. Okey. Marah orang bank. Jadi tu pasal kalau you tiba-tiba you kata saya nak buat full settlement lah. Pasal apa hutang saya masih banyak? Memanglah kita bayar interest dulu. Jadi buat full settlement awal, prinsipal kita tak berubah lah. Maknanya kalau hutang 100,000 tu, rugilah kalau bayar awal. Rugi bayar awal lah. So biar tunggu dulu sekejap. Jangan bayar awal-awal. Sebabnya awal-awal kita bayar banyak kepada interest saja. Okay? Jangan loan lah. Ataupun jangan buat loan. Selesai. Okay. Alright. Pukul 10.40. Ya Allah, baru belajar nota. Okay. So sekarang ni saya akan gunakan kes. Soalan dalam pelarasan. 12 nanti. Okay. Dalam dalam nak buat pelarasan ni, dia akan datang daripada imbangan duga. Okey, ingat tadi kita bayangkan soalan macam tadi, dia start dengan imbangan duga. Okey, kita start dengan imbangan duga. Cuma dalam kes imbangan duga, dalam soalan imbangan duga dia bagi dalam bentuk yang macam ni. Yang kata orang menyusahkan pelajar.
Kenapa dia menyusahkan belajar? Dia nak test sama pelajar. Okey, nampak tak soalan yang saya sharekan ni? Dapat, Okey. dapat. Okey, dapat Okey, Mikael Enterprise ini merupakan perkhidmatan penghantaran yang tadi kita servis yang ini contoh lain. Contoh lain saya tak ikut yang tadi sebab yang tadi tu terlampau sikit. Jadi kita tak boleh nak bermain dengan pelbagai soalan pelarasan ni. Soalan pelarasan dia kena panjang sikit. Okey. So yang ini kita bagi contoh lain perkhidmatan. Sebenarnya yang dia beri ni dipanggil baki-baki akaun. Baki-baki akaun ni apa dia? Inilah imbangan duga. Cuma dia tak sebutlah imbangan duga. Kalau sebut imbangan duga dia kena bagi debit dan kredit, betul? Jadi kalau kita punya soalan pertama kita boleh tanya ni. Buat imbangan duga. Agak-agak boleh buat imbangan duga tak? Boleh. Mesti boleh. So kita kena tahu mana yang bagi debit, mana yang bagi kredit. Mana bagi debit, mana bagi kredit. Jadi kita kena tengoklah. Tunai bagi debit. Akaun belum terima? Kan belum terima debit. Debit. Bekalan pejabat? Bekalan debit. Surat prabayar? Debit. Prabayar debit. 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 Kumpul? Kredit. Tak pernah belajar. Yang ini kredit. Okey, yang ini dia bagi kredit Okey, yang ini dia, saya buat saya buat ni lah. Saya ringkaskan sikit Okey, yang ini yang ini kredit. Okey, peralatan pejabat debit. Susut nilai kredit. Akaun belum bayar? Kredit. Hasil belum terboleh? Kredit. Kredit. Tadi baru belajar je. Kredit. Pinjaman? Kredit. Kredit. Nampak ada pinjaman ni. Modal? Debit. Hai. Modal Debit, pakai debit. Debit. kredit. Kredit. Hai. Modal Apa? kredit. Ambilan debit. Debit. Okey, hasil perkhidmatan kredit. Kredit. Kerja apa Kredit. je semua debit. Okey. Debit. Janganlah sampai terlupa. Yang ini benda asas. Benda asas. Gaji. Okey, tengok yang pertama. Sekarang ni soalan dia senang je. Dia suruh buat catatan pelarasan. So kita buat catatan pelarasan sajalah. Saya tak ajar, nak saya ajar ke lepas tu nak kena betulkan imbangan duga, nak laraskan imbangan duga, perlu nak diajar ke? Saya ajarlah sikit, Okey. Doktor, suara makin sayup dah. Sertifikat catatan jurnal pelarasan bagi Mikael Enterprise. Yang pertama. Pelarasan yang pertama. Pada 31 Mei, belanja iklan yang berjumlah 350 masih berhutang dan belum direkodkan. Maksudnya, belum bayar. Betul? Betul. Belum bayar. Jadi nampak tak tadi kita punya nota belum bayar? Kalau belum bayar macam mana nak rekod? Okay. So ini yang pertama So yang pertama. Belanja So sekarang saya buat tambahan ini kita nak buat solusi untuk LDK 2. Okey, dia suruh buat pertama catatan pelarasan. Yang pertama dia belum bayar. Nampak tak belum bayar? Rujuk kita punya nota. Belum bayar. Kalau belum bayar macam mana nak rekod? Belanja apa? debit, belanja, Apa iklan. belum bayar? Yang tadi apa? Utility. utility. Apa pula utility? Belanja iklan. Iklan. 350. Ni yang bayar you all ni belajar utility memang jawapan utility. Okey. Suara doktor saya tempat kerja. Doktor, suara doktor. Doktor, suara tak ada. Suara tak ada ke? Makin Suara sayup-sayup, hilang. Doktor macam nak lari daripada mic je. Okey. vaksin kot. Saya makin jauh daripada mic sebenarnya. Okey jelas Pesan vaksin tu. Okey, kesan vaksin ni malam. Okey. So macam mana yang pertama? Debit? Belanja iklan. Ya, betul. Debit belanja Iklan. iklan sebanyak 350. 350. Kreditkan Belanja iklan. iklan Iklan Betul. belum bayar. Iklan belum belum bayar. You all ke saya? 350. Macam you all ke vaksin? Okey. Saya dekat office. Ya. Tak. Sekarang ni siapa yang kena vaksin ni? Saya ke you all? Cara macam you all je kena vaksin. Okey. Kedua
Okey. Susut nilai kenderaan. Ni saya cakap tadi. Ini dalam konsep 10% daripada kos dan peralatan susut nilai 15% atas nilai buku. Oh, yang ni susah. Soalan ni susah. Okey. Saja nak Semua nanya pun you all. susah. Okey. Yang ni saya kira kat sini supaya you all boleh nampak. Kita tengok yang kenderaan dulu, boleh? Kenderaan saya buat Okey. KEN saja. Kenderaan. Dia kata kenderaan atas apa? Nilai kos. Nilai kos. Kita kena tengok kos lah. Kenderaan kos dia berapa? 95. 95,000. So 95,000 darabkan 95,000. dengan 10%. Dapat apa? Dapat 9,500. Aduh, betul, tak 1,500. dengar suara lah tu. Tak dengar ke? Sayup-sayup suara Oh. kita. Okay. Tunggu sekejap saya buka kat laptop juga. Saya kena pakai dua link. Laptop ni dia kuat sikit. Sekejap lah. Oh, hakik pinggang. Boleh. Okey, kali ni clear betul tak? Betul. Clear. Jiran mendengar. Jom. Amboi. Jangan ganggu jiran nak tidur ni malam-malam. Apa belajar pasal apa ni tengah-tengah malam. Okey. So saya sambung Untuk kenderaan dia kira by cost. Kos. Okey. 95,000 kalikan 10% dapat 9,500. Tapi kita kena tengok balik soalan ini. Soalan ini dia berlaku pada 31 Mei 2021. Dia minta buat kita punya catatan jurnal pada 31 Mei. Berada di pertengahan bulan. So di sini satu signal bahawa penyediaan kita punya pelarasan ini untuk bulanan. Okey. Okey, kalau dia buat ujung tahun dia akan cakap dia ujung tahun. 31 dan 12 dia ujung tahun. Kalau setahun tu mungkin kita akan kira semua. Setahun. Okey. 12 bulan lah. Okey. Yang ni kena bahaginya. Sebabnya kita nak cari Mei saja, kan? So bagi 12. Dapat apa? 791.66. 792. 792. 792. Okey. 792. Okey. Dan yang kedua, dia kata peralatan disusut nilai pada kadar 15% setahun 16,800 kita atas nilai buku. Apa maksud atas nilai buku? Tu baru saya nak terangkan. Sabar. Saya nak terangkan lagi. Okey. Saya tahu semua akan tanya apa pula nilai buku ni. Okey. Untuk peralatan, dia kena kira atas nilai buku. Kalau yang tadi kos senang, ambil je 95,000, ini ialah kos. Tapi peralatan dia bukan kos, dia nilai buku. Apa maksud nilai buku? Kena tolakkan dulu apa yang ada nilai sekarang ni. Sekarang peralatan kan? Peralatan 56. Tolakkan dengan apa yang ada dalam susat nilai terkumpul di sini. Ada dua ni. Okey. Okey, dia kena tolak dulu. So 56,000. Ah, Tolakkan dulu 16,800. 39,200. 39,200. Baru darabkan dengan 15. Baru darabkan dengan 15. 5880. Berapa? 5880. 5880 setahun. Kena bahagi dengan 12. 12. Dapat? 490. 490. 490. Okey, nampak 1792. Satu ialah 490. Kosong. Okey. Okey, baru kita buat pelarasan. Sebenarnya kena kira kat sini kan, tapi oleh kerana tadi soalan kat sana, saya nak mudahkan. Okey. Yang kedua, pelarasan dia ialah kita kena buat ada dua jenis. Satu debit belanja Kenderaan. susut nilai, jangan kenderaan. Belanja susut nilai.
Okey. Belanja susut nilai. 792. Kredit Belanja susut nilai. susut nilai terkumpul What? kenderaan. 792. 792. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kena buat juga. Debit belanja Belanja Susut nilai. susut Susut nilai. nilai. susut nilai. Kredit susut nilai Nilai Terkumpul. terkumpul. Peralatan. Peralatan. Yes, betul. Oh. Oops. Peralatan. Okay, mana-mana peralatan. Okay, susut Berapa? 409. 490. Okey. Boleh faham? Faham. Okey. Yang ketiga. Bekalan pejabat yang masih lagi belum digunakan ialah 370. Meh tengok yang ini baru saya nak kita nak tengok teruji faham ke tidak yang kita cerita teruk tadi tu. Kita punya teruk tengok dia faham ke tidak. Kan nampak gaya faham. Nampak gaya lah. Pastikan yang press boleh jawab ni. Okey, Pres jawab Pres. Apa dia doktor soalan dia? Saya wakil ke Fiona. Bekalan pejabat yang masih belum digunakan. 370. Oi, garang no Fiona ni. Sabar. Malam-malam ni jangan jiran terkejut, jangan garang sangat. Okey, 370 yang belum digunakan. Tengok soalan kat atas ni, bekalan ada tak? Bekalan 625, apa kaitan dengan 625 di atas ni? Debit. Ada 625, ada 370. Apa nak buat? Apa matlamat kita? Matlamat kita. Matlamat kita nak cari belanja. Yang digunakan. Baki berapa baki? 370. 370. Baki dia 370. So itu ialah baki. So kita punya matlamat nak cari berapa yang digunakan atau yang dibelanjakan. Macam mana cari? Oh, kita kena ni lah pula hari kerja. 625 tolak 370. Okey, terror. 255. 625 tolak 370. Ya. Kerana kas nampaklah 255. 255. Yang ini yang kita belanjakan. Jadi untuk rekod seterusnya yang ketiga debit apa? Debit bekalan. Belanja. Bekalan. Teruk you all kena apa? Kena vaksin ni. Bekalan. Debit belanja, kredit Kredit. Bekalan. ada nota ni. Hafal nota please. Okey. Nota tu belanja bekalan, debit belanja bekalan, kredit bekalan mesti kena sama Berapa? 255. 255. Okey. Akan ada orang jawab 370. Percaya tak? Percaya saya dah tu. Dalam exam dia 370 tulis 370 lah. Dia tak faham. Doktor, kalau jawab exam, Hmm. kita tak kira, kita tulis angka semua dapat markah tak? Yakin. Dalam akaun dia bukan pakai tulis je. Dalam akaun kalau nombor salah walaupun debit belanja bekalan betul, kredit bekalan betul. Nombor salah. Kosong. Dalam akaun dia nak tengok dia punya nombor tu, bukan nak tengok dia punya akaun. Okey. Yang keempat. Pinjaman. Kira pinjaman. Tadi baru je belajar pinjaman. Belajar dia pinjaman. Pinjaman dibuat pada 1 April 2021. Baru je berapa bulan ni? Sekarang kita ada 31 Mei 2020. Sebulan. Oh, baru 1 hari je beza. Oh, sebulan. Oh, sebulan. Apa ni kira macam mana? Salah 1 bulan. Matematik jam ni. 1 April ke 1 Mei takkan 1 hari. 1 2 April 2021 pinjaman dibuat. Sejak dari tarikh tu, tiada bayaran dibuat ke atas faedah. Maknanya faedah tak nak kira lagi. Tiada bayaran. So, macam mana nak kira? Okay, doktor mulakan.
Kita nak. 5,000 bagi 2 Okey, bulan. sekarang tengok pinjaman. Pinjaman berapa? Mula-mula pinjaman dulu. Kita tengok. Selesaikan satu-satu. 75,000. Okey, Salah. kita punya pinjaman 75,000. Berapa banyak interest kita kena bayar? 500. 75,000 setahun. 5% darabkan dengan 75,000. Dapat apa? Bagi 2 bulan. 250. Ha? 3750. 3750. Kosong. Ini ialah setahun. Bagi 12. Bagi 12. Dia nak kira berapa? Bahagi? 12. 31. 313. 125 kupang. 113 lah. 313 lah senang. 313. 3125 upang. Tulislah 3125 upang. Okey. Okey. Adakah itu jawapannya? Belum. Darat dua soalan. Belum. Darat belum, 2, belum. darat 2. Darat Kena? 2. Darat Darat 2. Kenapa kena darat 2? Sebab 2 dia bulan. 2 bulan. 625. Sebab tak kira 2 bulan lagi. Bila kita bincang 625. nampak semua orang segar, nampak boleh faham kan. Dalam exam nanti jam. Jam. Dalam midterm semua orang jawab 312.5% je. Saya pun tak tahu kenapa. 625. Sebab dalam Tok Guru dia orang lain semua ikut. Oi, bulan weh, mana boleh kira bulan. Semua ikut je sebulan. Okey. So berapa total ni? 625. 625. 625. Ini jawapan dia 625. So macam mana nak rekod? Tolong tengok nota. Debit. Tengok Belanja nota. faedah. Okey, debit. Belanja faedah. Kredit faedah belum bayar. Betul. Okey. Hebatlah dia. Depan mata boleh lah. Debit. Berapa? 625. 625. Exam kita kena PM doktor. Tak ada. Tidak Betul. dia. Nota kena cari. Kita jangan padam. Nota kena tepi. Saya soalan pun saya tak padam. Conteng-conteng kat soalan pun saya tak padam. Saya akan save dan saya akan bagi balik. Okey? Terima kasih doktor. Hasil belum terperoleh pada 31 Mei ialah sebanyak 1,000. Pada 31 Mei tu dia kata hasil belum terperoleh. Mana ni dia cakap pasal ni? Pasal apa ni? Akaun belum bayar. Dia dapat duit tapi dia belum Hasil ni. belum terperoleh kita. Baki dia 3,000. Tengok. Awal-awal berapa hasil belum terperoleh kita? 3,000. 3,000. Sekarang dia kata tinggal 1,000. 1,000. macam mana nak laraskan? Oh, dah ada orang bayar lah. Bukan ada orang bayar. Kita dah bagi servis ni. Belum bayar. Servis ni, servis. Ini dia pergi mana pula bayar ni. Ni hasil ni lah. Hasil. Duit dah dapat. Duit 3,000 dah dapat. Okey, balance 1,000. Duit 3,000 dah dapat. Jadi hasil yang kita belum bagi kat orang banyak 3,000 nilai dia. Tengok-tengok sampai 31 Mei, hasil yang kita belum beri tu tinggal 1,000 je. Maknanya 2,000 lagi telah diberi, betul? Alamak, tetap lagi dia depan nak. Okey? So 2,000 telah kita beri. Macam mana nak rekod 2,000 tu? Belum terperoleh dengan hasil perkhidmatan. Ya. Tu kan okey. saja. DP tunai 5,000, 3,000. Hasil belum terperoleh. Kredit hasil perkhidmatan. Hasil perkhidmatan. 2,000. 2,000. Macam mana dapat 2,000? Yang ini kena sentiasa alert Kita baki awal ialah sebanyak berapa? 3,000. 3,000. Sekarang baki yang ada dia kata hasil belum terperoleh. Baki dia berapa? Tinggal 1,000. 3,000 tolak 1,000. Hasil yang kita telah dapat 2,000. Itu pasal kita dapat 2,000. Oh. Okay, Okey, yang last. Nak tidur. Insurans. Baru masuk insurans. Insurans telah luput sehingga 31 Mei. Nak tengok. Masa ni lah nak Insurans kat atas. Masak pula ni. Insurans 550. Kat bawah tulis insurans telah luput sebanyak 400. Nak rekod apa? Surabaya. Ni memang ni pasal Prabaya lah ni. Dia something about Prabaya. Saya yang tu saya tolong bagi. Insurans Surabaya. So debit
apa? Belanja insurans. Dia mesti kalau tengok je insurans, inilah dia punya rekod. Debit belanja insurans, kredit insurans, Prabayar. prabayar. Masalah dia ialah berapa jumlah nak masuk? 110. Tak tahu. Tengok. Tengok balik. Cuba Dr. Syed. Insurans prabayar berapa? 550. 550. Main datang mana? 550. Datang 110 tu tak tahu. Ni 400. 400 Dia telah tolak, luput. dia tolak kan? Ditolakkan. 550 tolak 140 yang dapat. luput. 150. Okey. Mana jawapan? Jawapan dia 550 ke, 400 ke, 150 ke? 150. 105? 50. Insurans prabayar. Ada bangkangan? Kejap. Insurans. 150. Insurans berjumlah 400 telah luput. Dah Ni luput. siapa yang bersuara tu lah influence yang paling kuat sekali. Yang lain kata, Insurans. betul. Ya. 400. Cubalah ada seorang kata, mana 400. salah ni? Salah ni. Salah. Betul ke salah? Belanja Itu 400. pun buat perkahwinan pun Lepas 31 Mei. Dia pun mati 31 Mei. Guys, apa matlamat kita ni kalau insurans, apa matlamat kita yang kita nak rekodkan? Rekod belanja. Semasa. Belanja. Insurans yang kita belanjakan. Apa masuk insurans yang kita 400. belanja kan? 400. 400. Betul. Tak payahlah tolak. Aduh. 400. Dia dah cakap belanja yang diluputkan tu 400. Itu yang dibelanja. So, yang ini tak payah tolak-tolak. 400 dia tulis terus 400. 400. Tak confident. Dia betul. Belajar tadi tu mesti kena tolak. Tiba-tiba dia mesti nak tolak juga. Dia geram. Mana boleh soalan senang-senang tulis 400. Ada yang, ingat tak kita ada bagi contoh tadi yang 720? Pasal nak? Ada. Dalam pejabat dia kata dia belanja 720. Tulis dia terus 720. Ini contoh-contoh soalan. Okey, ada soalan yang terus bagi belanja yang dia telah gunakan. Ada soalan dia akan bagi baki. Kena tolak. Boleh faham Boleh. Boleh. Dah malam kot. Tak Penat. boleh pun. Tak apa. Nanti dengar balik rekaman. Belajar pelan-pelan sikit. Okey. Saya ajar satu lagi. Bagaimana nak buat kita punya imbangan duga terlaras. Ini tak ada dalam soalan. Saya tambah. Okey. Nota tu. Ni saya dia sebagai tambahan lah. Ni soalan pertama. Soalan kedua, buat imbangan duga terlaras. Sebab kita nak test juga. You all tadi tu dah boleh faham tak nak buat imbangan duga? Okey, kita buat imbangan. Kita kumpulkan daripada apa yang kita buat tadi doktor. Macam mana? Kita kumpulkan balik. Macam yang LDK 1. Ya, betul. Dia sebenarnya dia bersambungan. Wah, dia punya tu. Dalam contoh tadi, imbangan sebenarnya sebelum kita nak capai kepada penyata pendapatan tu, kan? Kita kena buat imbangan duga dulu. Lepas tu kita kena buat pelarasan, imbangan duga terlaras, baru boleh buat penyata pendapatan semula. Okey. Alright. So kita buat imbangan duga terlaras. Imbangan duga dia tak ada tajuk Cukup ke tu? Imbangan duga pada 31/5/2021. Okey? Tajuk ni pun satu markah juga kan? Tak ada. Yang ni tak ada tak ada. markah. Tak ada. Imbangan duga dia yang penting dia bikin. Dia tak ada markah kat tajuk situ. Jangan salah. Yang ini dia ada apa? Debit kredit juga ujung dia. Debit kredit kita nak tahu. Debit kredit. Okey. Okey. Cuma Okey. dalam you tengok modul dia agak panjang sikit, dia ada buat 6 line. Dia buat belah debit kredit. Tapi saya ni tak maulah peningkan kepala you all. Jadi kita buat simple saja. Kita tengok yang soalan pertama. Salin balik. Okey, tunai. Okey, tunai, ambil tunai. Salin je balik. Tunai, tunai dia belah berapa tadi? Saya cakap? Debit. Dia Yes, debit 11,700. So
11,700. Okey, yang kedua. Terima. Akaun belum terima. Akaun belum terima. Akaun belum terima kredit. Belum terima ada kena Debit, debit. Kita kena tengok akaun belum terima ada kacau tak dalam kita punya pelarasan. Kalau tak kacau tak apa. So tak ada apa-apa lah Tak Okay, ada. kalau tak ada apa-apa, ABT salin saja balik. Apa? 300 debit. Debit. 3,300. Debit. 300, 3,300. Okey, seterusnya Bekalan pejabat. Bekalan pejabat. bekalan pejabat ada tak? Ada terkangkut. Ada. Okay, bekalan pejabat. Debit. 625. Debit. Jangan dia debit tapi tak boleh tulis lagi sebabnya dia ada Pelarasan. Kacau kat atas. pelarasan. So baki bekalan pejabat awal ialah 625. 5. Berapa banyak yang dibelanjakan? Belanja bekalan yang dibelanjakan sebanyak 255. 5. So kan 255. Baki dia ialah tadi itulah 370 dalam soalan kan dah tulis. Dia tulis kat sini dalam soalan. Dalam soalan dah baki dia 370, dia dah tolong kira. 370 baki. Boleh? 70. Okey, 370. Okey. So sekarang Insurans ni prabayar. Insurans prabayar. sekarang ni seterusnya insurans prabayar. Insurans prabayar pun ada kacau tadi, ada kan? Ada. Insurans prabayar. 400. Okey, insurans prabayar yang diluput yang baki awal ialah 550, yang diluputkan 400. baki 100. 150 yang you all kira tadi ramai-ramai. Ini betul baru tu. Ini 150. Yang dihapuskan, yang dibelanjakan 400. Betul. Ya. Next, tanah. Tanah. Okey. So saya tak payah pergi lah. You all boleh tolong bacakan untuk saya. Tanah. Debit 63,000. 63,000. Okay, 63,000. Aset. Terus? Kenderaan. Okey, kenderaan tak kacau apa iaitu 95,000. Okey, tapi susut nilai terkumpul ada pertambahan. Susut nilai terkumpul kenderaan saya buat ringkasan SNT susut nilai terkumpul kenderaan. So dia ada tambahan. Awal-awal berapa? Baki awal? 37,500. Baki awal dia. Baki awal 37,500. Lepas tu kita ada buat tambahan kan? Tambahan berapa? Tambah berapa? Tadi kan dah buat. Tambah berapa? Yang susut nilai tu. Susut nilai tu 792. 792. Kena tambah 792 lah. 92. So 92 berapa? Baki mana ni? Baki? Apa dia? Baki kredit ke bagi debit? 7. Kredit. Kenderaan. 38,292. Kredit. 38,292. Macam tu. Okey, lepas tu? Kredit. Bagi kredit. Dia bagi kredit ni, nampak tak? Saya ada saya buat ni lah. Bagi dia ada. Peralatan pejabat. Okey, so sekarang ni tambah lagi. Peralatan pejabat. Debit. Okey, peralatan Pejabat. 56,000. Okey, peralatan pejabat 56,000. Okey, 56,000. Susut nilai terkumpul dia yang ada tambahan. Peralatan. Baki awal berapa? 16,000 tadi 16,800. 16,800 tambah dengan 490. 490. So apa? Tambah berapa tadi? 490. 17,290. 17,290. 290. Okey lagi? Lepas tu akaun belum bayar. Akaun belum bayar, ada usik apa-apa? Tak ada. Tulis. Akaun belum bayar debit ke kredit? Debit. Debit. Akaun belum bayar kredit. Kredit berapa?
14,645. 14,645. Okey, tak ada kacau. Okey. Seterusnya. Hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ada kacau sikit tadi kan? Hasil Kelarasan. baki dia berapa baki? Baki dia tinggal 1,000. Baki dia tinggal 1,000. Kena tulis 1,000 kat sini. So buat calculation sikit. 3,000 Tolak. kan dengan 2,000. So baki dia 1,000. Okey lagi. Pinjaman bank. Pinjaman dia ingat pinjaman dia tak kacau bahagian pinjaman tetap berapa? 75,000. 75,000 dia tak kacau kat sini dia kacau kat bahagian faedah. Kelarasan. Faedah. Okey, lagi. Modal. Sekejap, Mak, saya ni harap dia boleh. Saya terlupa tambah page tadi. Tak cukup kertas Kertas tak cukup? Allahuakbar. Saya tadi terlupa nak tambah page sebelumnya. Okey. Tak cukup. Kena kecil sikit. Okey, lepas pinjaman apa? Modal. Modal apa modal? 55,000. Modal. 55,700. 55,700. 55,700. Lagi? Ambilan. Ambilan. 7,000. Ambilan. 7,000. Ambilan baki mana? Ambilan debit. Debit 7,000. Okey, lagi? Hasil perkhidmatan. Hasil perkhidmatan ada tambah tadi, ingat tak? Hasil perkhidmatan. Ada. Hasil perkhidmatan baki awal berapa? 51,600. 51,600. Tambah berapa? 2,000. Ya. Ingat tak tadi tambah 2,000? Ya saya. Hasil perkhidmatan ada tambah sikit tadi. Kat sini 2,000 kan? So jadi 53,600. Okey, lagi. 53,600. Lepas hasil perkhidmatan, Belanja gaji. belanja gaji. Debit. Belanja gaji ada apa gangguan tak? Belanja gaji tak ada kan? Berapa? Tak ada. 15,800. 15,800. Okey lagi? Belanja iklan. Belanja iklan. Ada usik tadi. Belanja iklan ada usik, belanja iklan. So kalau usik kena clear dulu. Baki dia berapa? Baki dia 700. 700 kena tambah 350. 350. 350. Jadi 350 juga. 1,050. Mana pula 350 juga? Tambah. Bukan tolak. Tambah. Okey, lagi. Utility. Utility usik kan? 570. Utility apa? 570 cik. 570. Okey. Alamak, saya kertas tak cukup ni macam mana? Slow apply kecil-kecil. Aduh. Sambung balik ke atas doktor. Aduh, 500 ni. Kecil kan? Wah, saya dah gunakan semua dah ni. Lepas saya nak tambah page dah tadi. Doktor dekat tu. Last kali dekat tu. Dekat latihan tu. Dekat page latihan tu. Nanti saya saya tambah lagi. Dia belum settle lagi ni. Kita ada beberapa belanja yang kita belum rekodkan lagi. Saya kena tukar warna sikit. Okey, yang kita belum rekodkan lagi ialah semua yang di atas ni. Yang belum yang ni. Contohnya iklan belum bayar. Belum ada. Belanja iklan tak diwujudkan lagi. Kan? Yang dah kita akan tandakan. Yang ini dah kira. Yang ini dah kira. Yang ini susut nilai pun dah kira. Kan? Belanja bekalan dah kira. Belanja bekalan belum. Belanja faedah dua-dua belum kira. Okey, hasil belum terperoleh dah kira dah. Hasil perkhidmatan pun dah. Okey. Belanja insurans, insurans prabayar dah. Belanja insurans belum. Jadi semana yang belum tu kita kena kira. Kita kena tambah item tu kat bawah. Okey.
Sekejap saya tengah nak fikir macam mana kaedah nak menambah ni. Okey, tak cukup ni. Copy and paste dulu. Dia saja tak Kat cukup. dulu, kat dulu. Saya lupa malam-malam ni macam ni lah. Okey, tunggu sekejap. Okey, harap-harap dia boleh tekan page. Dia bawa semua tak? Okey, lega. Okey, boleh tambah page. Okey, so kita tambah page satu lagi. Okey. Alright, so kita tambah. Apa yang kita belum tambah tadi, kita tambah di sini. Pertama sekali ialah iklan belum bayar. Kalau ada perkataan belum bayar, apa jadi? Kredit. Ada highlight. Okey. Iklan belum bayar. Iklan belum bayar. Ada perkataan belum bayar. Kredit. Kredit dia ialah kita punya liability ya. Iklan belum bayar. Hutang. Hutang kita iaitu sebanyak berapa? 350. Okey. Sekarang ni selesai satu isu. Belanja belum bayar dah settle. Belanja susun nilai ada berapa? Ada dua kan? Kena campurkan. Belanja susun nilai kena campurkan. Sekali je rekod. So saya sambung di sini Belanja susun nilai. Belanja susun nilai kena tambah. Tadi ada dua. 292 tambah dengan 490. Berapa? 142. 142. 142. 1282 saya kira. 1282. 1282. Tak apa calculator press habis bateri tu. Aduh, 1282. macam mana ni? Bateri habis cepat ni. Debit, kredit. Okey. Okey. Apa lagi yang kita belum rekod? So belanja susun nilai dah. Susut dah. Belanja bekalan belum? Bekalan yang belum yang masuk. Belanja bekalan. Belanja bekalan. Okey. Belanja bekalan. Belanja bekalan iaitu 255. Okey. Seterusnya belanja faedah. Faedah. Belanja Faedah belum bayar. 625. Lepas tu faedah berbayar. Belanja faedah belum bayar, belum terperoleh. 625. Okey. And then belum bayar dah. Hasil belum tertulis mudah kira. Last kali belanja insurans 400. Okey. Belanja Belum bayar. Belum terperoleh, belum bayar. Sama. sama dia duduk dalam kategori liability. Okey, belanja insurans 400. 400. Okey, sekarang ni kita kena tengok baki kita sama tak sama. Debit kredit mesti sama. Nampak tak kalau saya kecil kan? Nampak. Cepat siapa yang pegang calculator tu. Tolong kira. Dah Tayyam dah tak larat nak kira. Seorang tolong kira kat belah kredit, seorang kira kat belah debit. Atas sampai bawah Semua. Tapi nampak tak? Nampak. Okey. Dengar calculator Zika. Yang kredit tolong kira sama. Ya. Dua 56502. Laju. Oh, laju. Berapa? 2? 256502. Boleh tak dapat dua-dua sama? Okey, sama tu. Sama Saya tak kira sebab soalan ni tak ada dalam soalan ni. Saya mengharapkan you all kira ni. Salah. Doktor kecilkan balik tak nampak. Okey. Okey. Sahkan melalui pengiraan sebelah ni. Kredit. Sebelah kredit.
Berapa tadi? 256,502. Sama tak? Betul. Sama. Sama kan? 256,502. Okay, Sama so semua dah. 256,502. saya luluslah ujian. You all pun luluslah ujian bersama. Gitu. Okay. So kalau saya nak tambah soalan lagi boleh? Tolong sediakan penyata pendapatan dan kira. Kalau saya nak tambah soalan lah. You all lah buat. Saya tak mau buat malam ni. Cukup takat ni dulu. Allah. You all je kena buat. Lepas tu kalau nak tunjukkan saya, tunjuklah. Tengok saya nak tengok betul ke tak betul tu je. Okay. Setakat tu dulu kita punya kelas malam ni.